Yang Amat Subang. Terima kasih Tuan Speaker atas peluang yang diberi kepada saya untuk membahas Titah Diraja yang di-Pertuan Agong. Sebab masa yang diperuntukkan adalah singkat 10 minit saja, saya pergi terus pada pembahasan saya. Dan saya ingin mula dengan kandungan ucapan yang dibuat oleh Tan Sri Speaker selepas pelantikan beliau pada hari Isnin minggu lepas. Beliau berucapan di mana beliau sentuh perkara perubahan dalam institusi ini, institusi Dewan, institusi Parlimen sendiri, dan buat seruan untuk marilah kita bersama-sama ubah. Dan saya petik daripada semangat itu, dan saya ingin sebut di sini Tuan Speaker bahawa sudah sampai masa lah, in fact hampir sudah terlewat, tapi penting kita semua bersama-sama mempertimbangkan isu reformasi sistem di dalam parlimen kita sendiri. Kita boleh lihat sekarang macam mana ahli-ahli sekarang ada 10 minit saja untuk berucap. Ada banyak cadangan-cadangan bernas yang dibagi tentang dasar-dasar penting, kebanyakan daripada pembangkang, ada juga daripada Barisan Nasional, tetapi ini memang tidak cukup, tidak sesuai untuk cadangan penting ini dihalusi dan sesuai dengan satu parlimen moden, ya. Sebab apa ini berlaku? Sebab saya nampak parlimen kita belum bersama dengan parlimen-parlimen lain yang moden, yang sudah jadi parlimen moden. Sebab mereka sudah beralih kepada sistem berjawatan kuasa ataupun dengan izin committee based system. Indonesian Parliament, Parlimen di Indonesia, mereka sudah depan kalau dibanding dengan kita. Mereka ada 12 jawatan kuasa ataupun yang dinamakan sana komisi. Parlimen Filipina sama, Thailand pun sama, Parlimen di Australia, Kanada, mana-mana yang berpunca daripada sistem Westminster. So, cadangan saya, Tuan Speaker, dalam penggal ini harus dipertimbangkan dengan serius. Dan kita mesti tubuhkan sistem berjawatan kuasa supaya banyak cadangan-cadangan ini, banyak undang-undang yang penting kita boleh bincang secara detail, secara halus, dihalusi dengan baik, secara terbaik demi kebaikan negara. Dan inilah tanggungjawab kita bersama, tanggungjawab bersama kita ataupun our collective responsibility dengan izin sebagai ahli parlimen. Dan saya ingin cadangkan bahawa Yang Berhormat Arau tidak ada, tapi mungkin dia boleh dengar ini, dan dengan rakan-rakan lain dalam kabinet mempertimbangkan bahawa dan cadangkan di sini bahawa kita tubuhkan satu jawatan kuasa pilihan khusus untuk mengkaji keperluan untuk menstrukturkan parlimen kita secepat mungkin. Dan kita bagi tempoh 3 hingga 6 bulan untuk buat kajian ini dan laporkan balik kepada Dewan Yang Mulia ini. Dan we have to move on, we have to become a modern parliament dengan izin, Tuan Speaker. So, banyak parlimen lain sudah nampak masalah ini yang kita ada, tak cukup masa. Banyak dah cakap tentang masalah kawasan, masalah dasar-dasar, tapi masa tak cukup. Parlimen moden yang lain, contohnya Australia, Canada, juga Westminster, mereka telah tubuhkan satu kamar yang kedua dengan izin like a second chamber, dengan tujuan untuk bagi masa yang lebih untuk anggota-anggota dalam dewan mereka untuk berhujah, menjelaskan masalah dan isu, dapat respons daripada kerajaan dan sebagainya. So, cadangan itu pun saya nampak, Tuan Speaker, sudah sampai masa. Ringkas sebab kita ada 10 minit. Setengah minit je. Tentang jawatan kuasa pilihan itu, saya amat menyokongnya, sebab yang saya nampak Datuk Yang di-Pertua ialah bahawa ahli-ahli yang berhormat, yang bukan menteri, yang bukan timbalan menteri, yang backbenchers ini nampaknya sibuk berebut-rebut nak jadi pengurusi JLC. Walhal yang lebih penting lagi, yang tidak menteri, yang tidak timbalan menteri, ialah tumpuan mereka kepada kerja dalam parlimen. Dan antara kerja parlimen yang kita boleh agih-agihkan ialah kalau ada jawatan kuasa pilihan. Setuju tak, Bang? Saya tumpat kan? Ya, saya setuju dengan cadangan tumpat tu. Saya minta dimasukkan dalam ucapan saya juga. Sebab betul, dalam parlimen-parlimen moden yang lain, pengurusi-pengurusi jawatan kuasa ini baik daripada kerajaan ataupun pembangkang memainkan peranan penting dalam parlimen, ya. So, selain daripada itu,
perubahan lain yang kita mesti lakukan, Tuan Speaker, adalah tentang sistem soalan kita ataupun our question procedure. Parlimen bermain peranan check and balance dengan izin terhadap eksekutif. Itu jelas. Dan peranan itu mesti dimainkan bukan saja oleh pembangkang, juga oleh backbenchers. Macam mana kita mainkan peranan check and balance itu adalah melalui sistem komiti. Ini sangat penting. Komiti sistem ini macam contoh di Indonesia. Komiti akan menilai setiap kementerian-kementerian penting. Ini juga di Australia, Canada. Every ministry dengan izin is monitored by an important parliament committee. Dia standing committee, permanent, bukan sementara. Dia akan panggil kaki tangan bila ada masalah, ada isu. Dia akan soal mereka. Dengan cara itu baru parlimen boleh main peranan sebagai an effective check and balance on the executive. Dan ini satu yang mesti dibuat bersama dengan backbenchers dan pembangkang. Yang kedua, prosedur soalan kita memang sudah kuno, is backward. Mesti ditukar. Sebab apa? Soalan kita mengikut standing orders kita sekarang mesti dimasukkan 2 minggu sebelum mesyuarat. Kalau mesyuarat kita panjang macam bulan Oktober, bila sampai akhir sesi soalan sudah jadi basi, is out of date, tak boleh, tak relevan lagi, ya. Kalau saya bandingkan dengan sistem di New Zealand, pagi anggota di sana, ahli parlimen di sana, pagi boleh masuk soalan, petang menteri wajib jawab. Itu sistem dia. Baru itulah parlimen yang boleh memainkan peranan sebagai check and balance. Di Westminster pun, walaupun itu yang parlimen yang lama, mereka pun sudah berubah. Sekarang tempoh mereka untuk masuk soalan 3 hari saja. So, saya boleh masuk soalan hari ini dan menteri wajib jawab pada hari Isnin. Baru saya nampak, Tuan Speaker, itulah sistem. Dengan itu parlimen kita boleh beralih daripada sistem sekarang yang tak berkesan, saya nampak, kepada satu sistem yang lebih berkesan, yang akan bawa kita kepada tahap parlimen-parlimen moden yang betul-betul demokratik di dalam dunia ini. So, inilah antara aspek yang perlu dikaji oleh jawatankuasa pilihan ini. Saya harap ini boleh disokong oleh anggota-anggota daripada Barisan Nasional juga, sebab ini adalah demi kebaikan kita semua. Ya, banyak komplain tadi, tak ada masa untuk berucap. I agree, setuju. You have a lot of issues to raise. Kita kena bincang secara lebih detail, lebih halus. But we don't have the time. So we have to change the system. Satu aspek lagi, Tuan Speaker, ialah tentang resources atau sumber yang kita bagi kepada ahli parlimen. Dalam Dewan ni kita ada ramai yang berpendidikan tinggi, yang berbakat. Tapi adakah mereka diberi sumber, the adequate resources dengan izin untuk kerja mereka? Parlimen hampir semua, Indonesia, Philippines, Australia, semua parlimen bagi pada ahli parlimen mereka research resources, staff khususnya. Juga kita adalah apa ni yang dikatakan, kita adalah constituency MPs. Kita ada tanggungjawab kepada pengundi kita di kawasan. So kita mesti tubuhkan service centers dan staff dan sebagainya. Tetapi di Malaysia malangnya kita tidak diberikan sumber-sumber itu. Kita diberi gaji, tapi gaji adalah untuk keperluan peribadi dan keluarga. So saya ingin cadangkan kita mesti kali ini silakan Seremban. Ringkas, ya. Terima kasih Subang, sebab saya tak sempat untuk berucap, saya nak tumpang sedikit. Sedekah yang berhormat Subang, bahawa bukan sahaja sumber kita tidak diberikan, tetapi peruntukan untuk kawasan parlimen pun ada diskriminasi sekarang. Jawapan kepada soalan saya semalam mengatakan kalau di Semenanjung ada 80 kawasan parlimen hanya diperuntukkan 300,000, tetapi ada 85 kawasan lagi diperuntukkan 1 juta. Ini tally dengan kawasan-kawasan yang dimenangi oleh Pakatan di Semenanjung, dan 9 kawasan di Sabah Sarawak diperuntukkan 500,000 setahun dan 48 1.5 juta. Ini menunjukkan ada diskriminasi, ada perbezaan peruntukan di antara kawasan BN dan Pakatan Rakyat. Sehingga macam itu, tahap itu. Bukan sahaja kita tidak progress, tidak ada national reconciliation, tetapi sekarang inilah retaliation ke atas kawasan-kawasan yang dimenangi oleh Pakatan Rakyat. Apa pandangan Yang Berhormat? Saya setuju dengan pemerhatian yang dibuat oleh Seremban. In fact, poin itu pun saya nak bangkit. Ini peruntukan pada kawasan, ya. Dan memang penting secara prinsip yang adil adalah peruntukan yang sama, ya, kepada semua kawasan, dan mungkin lebih sedikit kepada kawasan pendalaman yang memerlukan lebih dana daripada lain. Tapi secara prinsip patut diagihkan secara adil, equally, baik sama ada ahli parlimen adalah daripada kerajaan ataupun pembangkang. We cannot discriminate dengan izin, Tuan Speaker. So amalan itu yang sekarang dilakukan mesti diberhentikan. Dan
Saya rasa Pakatan Rakyat pun boleh beri aku janji bahawa kalau kerajaan pusat, Kerajaan Barisan Nasional sanggup melakukan di peringkat parlimen di Selangor, Pulau Pinang dan di Kelantan, kerajaan negeri pun akan pastikan peruntukan kepada dun-dun dibuat secara adil sama juga. Kita boleh bagi aku janji. Ya. So saya minta itu dipertimbangkan. Saya dah buat perkiraan Tuan Speaker. Staff untuk service center, perbelanjaan semua dengan research staff semua. Kalau kita agihkan kita peruntukan 25,000 satu bulan setiap ahli parlimen. Jumlah dia satu tahun 66 juta sahaja. Apakah jumlah itu kalau dibandingkan dengan belanja 15 bilion untuk Jabatan Perdana Menteri? Inilah institusi yang terpenting dalam negara. 100 juta pun kita tak boleh peruntukan ke? Macam mana dengan peruntukan untuk pejabat? Ya? Di Indonesia, Parlimen Indonesia, setiap ahli parlimen ada staf, ada pejabat sendiri. Dengan staf sendiri. Indonesia boleh buat. Kampuchea bagi 2 staf pada setiap ahli parlimen. Macam mana dengan parlimen kita? Malaysia boleh. Ya. So inilah tajuk-tajuk Tuan Speaker. Saya cadangkan jawatan kuasa pilihan ni patut bincang dan kita patut selesaikan. Saya alih dengan sedikit lagi saja Tuan Speaker. Saya pergi pada isu pilihan raya. Sebab selalu kita dah dengar kita mesti terima result. Saya nak cakap dengan tegas gini, kita tak boleh terima result selagi kita tahu hakikat perjalanan pilihan raya umum yang ke-13. Macam mana dakwah kekal digagalkan secara sengaja. Anggota SPR tahu, mereka yang buat undang-undang, mereka yang beli dakwah kekal, mereka yang janjikan dakwah kekal akan kekal 7 hari, akan ada 4-6% silver nitrate. Mereka tahu semua ini. Mereka yang bertanggungjawab. Dan dengan sengaja mereka gagalkan dakwah kekal yang mereka tahu adalah untuk menghalang pengundian yang diragui ataupun multiple voting. Kita tahu. Pengurusi SPR mengakui adalah 66,000 pendaftaran pengundi yang diragui. Dia tahu. Pengumuman 40,000 tadi yang dibangkit oleh Padang Besar. Padang Besar sebut salah. Kenyataan oleh Ketua Pembangkang dan pemimpin Pakatan Rakyat adalah 40,000 pengundi yang diragui yang dibawa daripada Sabah. Bukan 40,000 Bangladeshi. Itu you tukar cakap kita dan you ulang. Itu salah. It's an old and cheap debating trick. Ya. Kita sebut itu. Kerana 40,000 pengundi yang diragui. Jadi akses kepada media tidak ada. 2 hari dulu ahli pekan di Perdana Menteri di London berkata pilihan raya di Malaysia adalah free and fair dengan izin. Mana ada pilihan raya yang free apabila pembangkang tidak boleh masuk seminit pun dalam national television? Mana ada pilihan raya yang adil? Ya. So menteri kalau kita sudah dapat 51% undi popular, bayangkan kalau kita dapat akses 10 minit setiap malam, mana Barisan Nasional sekarang sudah dimasuk dalam barisan sini. Betul. So jadi Tuan Speaker, reformasi pada sistem pilihan raya pun kita mesti melakukan. Ya. Kalau negara ini kalau negara ini akan ambil tempat yang sewajarnya dalam golongan negara-negara yang betul-betul boleh dikatakan demokratik, kita mesti ubah sistem pilihan raya. Ini quite basic. Akses kepada media yang adil mesti dilakukan. Menteri Multimedia dan Komunikasi daripada Kemaman, ahli Kemaman kata Kerajaan Barisan Nasional sanggup buat siaran langsung untuk masa perkiraan undi untuk pilihan raya kecil Kuala Besut. Tuan Speaker, saya ingin menjawab dan kata siaran langsung untuk masa perkiraan undi tak relevan langsung. Tak relevan. Apa yang relevan adalah setiap hari tempoh kempen bagi Pakatan Rakyat 15 minit dalam prime time national television. Itulah relevan. Cukup Yang Amat. Itu dah relevan, ya. Akhirnya Tuan Speaker, ada 2 isu yang penting saya sebut dengan ringkas. Saya cuma ingin katakan bahawa tadi dekat sana bising-bising kata saya tertegur kurang pasuh. Okey. Tapi sebenarnya Muhammad sudah 5 minit terlanjak. Okey. 2 minutes, 1 minute saja. Sebab itu saya katakan, kadang-kadang kita cakap benda kita tak sedar Yang Amat. Okey.
Saya just minta Saudara Zurika, I appreciate that. Terima kasih Tuan Speaker. Semalam ada satu serbuan yang dibuat dalam majlis tayangan filem di Dewan Perhimpunan Cina yang tayangkan filem bertajuk No Fly Zone. Ini adalah filem tentang apa yang genocide ataupun war crimes itu apa? Jenayah perang yang dilakukan pada Mei 2009 oleh kerajaan Sri Lanka yang telah membunuh secara zalim 40,000 sampai 70,000 orang Tamil di Sri Lanka. Civilians murdered in cold blood, ya. Now ini mesti ditayangkan semalam, tapi ada serbuan daripada pihak polis dan daripada menteri-menteri berkenaan untuk menghalang itu atas desakan daripada kerajaan Sri Lanka. Saya kesal macam mana kerajaan kita boleh bertunduk kepada desakan daripada kerajaan itu. Saya minta menteri menjawab macam mana ini berlaku, dan bagi aku janji bahawa ini tidak akan berulang sekali lagi. Akhir tu last issue. Kes pembunuhan Morgan, K. Morgan. 20 seconds. There's 6 minutes out now. Okay. Just 20 seconds. Saya minta Menteri Dalam Negeri, it's an important one. Ini pembunuhan. Ya, habiskan lah. 20 seconds. Okay. Pembunuhan kes Encik K. Morgan dalam masa kempen di Tapah. Ini berkaitan dengan pilihan raya juga. Ada pembunuhan yang kejam kepada pembantu calon Pakatan Rakyat di Tapah. Ya, siasatan dibuat oleh polis. K. Morgan ni ada dibuktikan telah menerima ugutan semasa sebelum dia dibunuh. Ya, dia dibunuh pada awal Mei. Tapi siasatan ini dibuat oleh pihak polis. Kita dapati hanya 19 saksi daripada Pakatan Rakyat dipanggil untuk siasatan, tak ada seorang pun daripada Barisan Nasional. Sampai sekarang tak ada keputusan. Saya minta Menteri Dalam Negeri tolong jawab apakah yang sekarang status siasatan itu, dan bila orang yang bertanggungjawab untuk pembunuhan itu akan dibawa ke keadilan. Ya. Sekian, terima kasih Tuan Speaker. Saya minta maaf ambil masa yang lebih. Tak apalah, terlanjak 7 minit, saya boleh maafkan.